Dia validity dengan reliability ni macam pasangan yang tak boleh dipisahkan. Tak boleh dipisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam episod 67 podcast Jaka Pendidikan. Selamat datang Dr. Kodri lagi sekali. Terima kasih. Kali ini kita nak cerita pasal apa ya, Dr. Kodri? Boleh tak kita cerita tentang reliability? Oh, reliability ya. Bagus juga. Yang kita dah sentuh validity. Dia validity dengan reliability ni macam pasangan yang tak boleh dipisahkan. Tak boleh dipisahkan ya. Okey. Saya rasa tak lengkap lah kalau kita tak sentuhnya tu. Betul juga. Tapi sebelum itulah kalau boleh kita cerita apa dalam kehidupan kita ni yang berkaitan dengan cerita reliability. Sebelum kita cerita apa itu reliability yang berkaitan lah dengan kita punya kehidupan seharian ni, Dr. Kodri, kalau boleh. Okey, gini tau, reliability tu kan kalau kita concern betul lah the quality kehidupan is ketepatan. Kadang-kadang kan kita tidak memberikan tumpuan kepada aspek ketepatan. Kalau kita betul-betul nak reliable, kita kena tepat. Pegang yang tu. Okay. Pegang yang tu. Contohnya, okeylah, kalau kita nak pergi ke kedai, nak beli apa-apa, nak beli ikan tu. Dalam kepala kita kena ada tau berapa kilo nak beli. Kalau tidak, kita boleh dipengaruhi oleh orang yang jual ikan. Elok kita nak beli sikit, terbeli banyak. Elok kita nak beli satu jenis, terbeli dua jenis. Why? Because of penekanan reliability tak ada kat situ. Elok kita nak spend RM1, jadi spend RM10. Itu. Kalau kita cerita begini, boleh tak, Dr. Kodri? Yelah, tadi cerita pasal beli ikan di market lah kan. Kita beli ikan di market, kita minta sama ada kita beli sendiri atau kita minta tolong orang lain untuk beli. Kita beli harga ikan, apa-apa ikan lah. Tak nama ikan, terjaru ke apa, tak kisah. Sekilo RM14 contohnya. Sekilo RM14. Kita selalu protes. Semalam RM12. Hari ni kenapa RM14? Macam tidak apa ya? Tidak konsisten ya. Semalam, kadang kita tak kisah tau. Tak kisah. Kadang kita gitu saja. Sebab di aspek-aspek of reliability itu tak ada. Jadi dan kita kadang-kadang tidak membandingkan harga ikan di satu stall di satu dengan yang tempat yang lain. Sini 14, sana 12. Betul. Nampaknya sama saja kan? Betul. Sama saja. Tetapi kenapa tidak sama harganya kan? Jadi itu kalau kita kaitkan dengan konsep reliability itu macam mana ya? Betul, kita tidak reliable apabila kita tak kisah. Kita tak ambil kisah hal reliability. So dalam banyak hal kita tak ambil pusing langsung hal-hal reliability. So hopefully hari ini kita bolehlah bercakap hal-hal itu. Untuk memberi penekanan kepada kita, kepada rakan-rakan kita, kepada anak-anak kita, kepada para pendidik. Berilah tumpuan sedikit hal reliability. Maknanya bukan sahaja di dalam hal pentaksiran kan. Dalam kehidupan seharian kita, hatta kepada membeli ikan, kita pergi ke satu tempat, orang bagi tahu kita jangan, kita katalah kita nak pergi daripada sini nak pergi ke Pantai Timur misalnya. Kita diberitahu jangan pergi, banjir. Betul. Jadi kita tak pernah kisah kan. Reliable ke tak reliable cakap dia tu. Betul. Boleh tak kita sandarkan kepercayaan kita kepada pernyataan dia jangan pergi ke Kelantan kerana banjir. Kan? Betul.
kena semak juga kan. Yes, tak boleh terus percaya. Kalau katalah kalau kita pergi Kelantan tu tergendala kerana dikatakan banjir. Kalau betul banjir tak apalah. Betul. Jadi kita ada beberapa aspek lah tentu yang boleh kita sandarkan, boleh kita beri kepercayaan sama ada apa yang dinyatakan kepada kita itu benar atau tak benar. Boleh dipercaya tak dipercayai. Boleh diambil kira ataupun tidak. Dr. Jamil pernah undang-undang tak? Undang-undang. Pernah undang-undang ke tidak? Undang-undang cakap jauh. Undang-undang kalau cakap jauh lain, cakap Melayu lain. Undang-undang. Okey, undang-undang. Okey. Jemputan. Jemputan kita menjemput orang datang kenduri. Alright, okey. Bayangkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Cik, bapak saya jemput kenduri malam ni. Balik. Alright. Cuba bayangkan. Bapak saya jemput kenduri malam ini. Terus balik. Kan kita tahu malam ni pukul berapa, dekat mana. Itu kan perlu kan? Ya, so, betul. Kalau kita tidak menekankan ketepatan, kita akan jadi macam itu. Ya, betul. Kita bermasalah lah. Kita akan bermasalah lah. Sayangkan kalau sistem peperiksaan ataupun sistem persekolahan kita macam itu, insya-Allah kita akan mula bulan 2 lah sekolah ni. Hari apa, bulan berapa, bulan berapa, kita tak kisah yang tu. Yes. Itu aspek ketepatan lah. Ketepatan. Betul. Ketepatan. Yang saya sebutkan tadi ialah ketekalan. Konsisten tak konsisten ataupun ialah cakap dia tu boleh percaya ke tidak? Betul. Kena tengok juga orangnya. Yang bercakap tu boleh dipercaya ke tidak? Betul. Sebab dia ni kampung ni kalau kita nak ada kenduri, orang yang menjemput tu orang yang 1 atau 2 orang tu je. Tiba-tiba yang menjemput itu orang yang tak pernah buat kerja tu. Tak pernah buat kerja tu. Tiba-tiba dia menjemput. Kita dalam hati kita boleh kata, boleh percaya ke tidak dia ni? Selalunya kalau ketika katanya, kamu ni anak siapa? Betul ke kamu bapak kamu nak buat kenduri? Kan? Betul ke bapak Kenapa kamu tanya macam tu? Kenapa tanya? Sebab kita tak percaya ketepatan dia. Ketepatan dia tak percaya. Kan? So ini semua adalah aspek yang perlu kita tanamkan dalam hidup kita, aspek ketepatan dan ketekalan. Dalam pentaksiran Dr. Jamil, yang ini cukup penting. Okey, kita bukan satu dulu. Ketepatan dulu. Lepas tu kita cerita pasal ketekalan. Betul. Ketepatan, ketekalan. Ketepatan itu konsisten dalam bahasa Inggeris ya. Ketepatan itu accuracy. Betul. Kita ambil satu-satu Dr. Kori. Kalau ketepatan, selalunya kita dalam pentaksiran kita membuat pengukuran. Kita buat pengukuran, kita membuat pentaksiran atau penilaian untuk menyatakan sesuatu perkara itu sama ada boleh diterima tak boleh terima, dipercaya tak percaya. Ketepatan kenyataan dia tu yang kita lihat kan. Okey. Kalau dalam pentaksiran, ketepatan ini misalnya kita telah membuat pengukuran. Contohnya kita nak mengukur jangan dalam pentaksiran dulu lah ya, kita dalam pengukuran biasa lah. Boleh tak kita balik soal sotong? Sotong? Boleh. Kalau sekejap ya. Sebab sotong tu berhenti pada validity, tak masuk reliability. Ya, betul. Okey. So apabila kita tengok cucu kita kata pergi ke kampung, katalah pergi dekat Sabak, mancing-mancing dapat sotong. Itu aspek validity. Okey, ceritanya tu dah tak valid dah. Okey, untuk memvalidkan, dia datang sini ni memancing, hasratnya mancing ikan ruan, dapat ruan. So that kalau mancing ruan dapat ruan, valid dah. Hasratnya ruan, dapat ruan. Itu valid. Tetapi itu belum masuk reliability. Belum. Berapa ekor dapat? Okey. Berapa ekor dapat? Tapi kalau jawapannya adalah beberapa, kan? Bayang je kan. Berapa dapat? 2 ekor besar, 1 ekor kecil. Nampak tak? Tepat sekali. Tapi kalau banyak betul dekat satu bakul, berapa ekor dapat? Dekat sebakul. Kan tak berapa tepat. Berapa ekor dapat? 23 yang besar nenek dengan 3 yang kecil. Itu aspek-aspek ketepatan. Besok tanya lagi, bila tanya berapa dapat? Adalah dekat 3 ekor yang besar, 23 yang kecil. Kalau macam itu. Okey, cuba kupas dua situasi itu dalam aspek reliability. Boleh. Lebih-lebih lagi kalau kita nak mengukur kemahiran dia memancing. Contohlah kemahiran dia memancing, kita nak menyatakan bahawa
anak ini atau orang ini memang mahir memancing. Jadi kita nak tahu betul tak pernyataan bahawa dia ni mahir memancing, kita kena buat ujian lah ataupun cuba tengok dia memancing boleh cukup tak dengan satu pancingan dan kebetulan dia dapat ikan haruan. Lebih lagi kalau kita kata kemahiran memancing ikan haruan memang tinggi. Okey, itu kita punya pernyataannya. So ketepatannya mesti diukur daripada berapa kali dia memancing dan setiap kali memancing ikan haruan tu dia dapat. Tadi yang Dr. Kuri sebut kan, kalau dapat 1, 2 lepas tu tak dapat lagi, tak boleh nak kata dia ni mahir memancing. Dari segi ketepatan dia. Kemudian ialah kadang-kadang dia mancing haruan tapi dapat ikan puyuh ataupun dan sebagainya, bukan haruan. Dan kena tengok lagi kalau kata memancing haruan tu dapat haruan yang besar saja. Ada yang kecil saja. Itu pun dari segi ketepatannya pun boleh dipertikaikan. Ketepatan dari segi hasrat ni nak mancing ikan ruan yang besar, dapatnya ikan ruan yang kecil. Itu kan. Hasratnya nak 100 ikan ruan, dapat 2 ekor. Yes. These are all the aspect of reliability and validity. Aspect of reliability. Jadi antara kalau kita bandingkan dua orang, Dr. Kuri. Katalah satu orang, A dengan B. Kita nak lihat siapakah yang lebih tinggi kemahiran memancingnya, memancing haruan. Katalah kita buat pertandingan seperti itu. Si A ni dia memang dapat ikan setiap kali mancing haruan dalam masa 20 minit, 1 ekor. 20 minit, naik 1 ekor lagi. Berbanding dengan B, tak si B naik. ni tak naik. Jadi tapi dia dapat juga lah. Dia dapat juga. Katalah 1 ekor, 2 ekor. Jadi boleh tak kita buat inference atau pernyataan bahawa kemahiran A ni lebih tinggi daripada kemahiran B berdasarkan kepada berapa banyak ikan yang dipancing oleh A dalam masa beberapa minit atau jam berbanding dengan B. Boleh kan? Boleh. Itu bila pindah tempat lain pun nampaknya dia pun lebih banyak daripada sini. Bila pindah lagi, itu aspek-aspek ketepatan dan ketekanan yang cuba dibawa oleh para pengkaji-pengkaji pentaksiran dalam hal ini. Hal ini sangat penting sebenarnya, Dr. Jamil. Sangat penting. So ini adalah teori besar apabila kita menangani pentaksiran. Teori validity dengan teori reliability. The validity theory and reliability theory. Kita tidak mungkin dapat menjalankan pentaksiran yang bagus kalau kita tidak ambil kisah kedua-dua teori ini. Sebab teori itu ilmunya kan. Lepas tu apa yang kita buat tu amalnya kan. So kalau kita tak ambil dua-dua ni kisah dalam amalan kita, maknanya kita beramal tanpa ilmu tau. Ya. Bila kita membuat kerja tu tanpa melihat dari segi teorinya, dia punya prinsip-prinsip yang perlu kita pegang, kita pegang langgar je. Tak jadilah. Okey, itu aspek ketepatan. Ketepatan maknanya kita nak mengukur benda yang ini, hasratnya dan hasilnya tepat seperti yang dihasratkan. Jadi itu kita panggil ketepatan atau accuracy. So dari situ kita nak bawa pelan-pelan kan the difference between validity and reliability itu sebab kena jelas ni, kalau tidak dia tunggang langgang nanti. So kan kita hari itu bila cakap kerelevanan validity. Hari ini kita cakap ketepatan reliability. Jangan terbalik tu, terbalik tu. Kalau terbalik nanti kita pun tak ikut teori ni. Dalam validity, prinsip validity, sejauh mana kita mengukur atau mentaksir apa yang nak diukur. Hasrat. Sejauh mana. Tidak. Tapi dalam konsep reliability, sejauh mana kita boleh pegang ataupun boleh sandarkan ataupun boleh kita percaya mengukur perkara yang diukur tu dengan tepat. Yes. Betul. Jadi ke tidak, ini nak ukur ini, jadi ukur ini. That is the level of validity. Tapi boleh tak kita mengukur yang ini dengan tepat? Itu dah reliability. So di atas sekali, kalau kita nak mancing kutuk, ruan, maaf ya, kutuk pula. Kalau kita nak mancing ruan, dapat sotong, itu dah tak valid dah. Bila dah tak valid,
Tak guna cerita reliability. Tak reliability. guna cerita reliability lagi. Walaupun setiap kali dia katalah kita tukar daripada ikan daripada sotong tadi kan. Okay, dia hasratnya nak memancing ikan haruan. Tapi asyik dapat ikan puyuh je. Ikan puyuh je. Consistently puyuh saja. Betul. Walaupun ikan haruan tu banyak kat situ. Betul. Walaupun ikan itu banyak. Kalau memang tak ada ikan haruan tak boleh dapat kan. Tapi kita nak cerita pasal kemahiran dia. Kemahiran dia memancing ikan haruan tadi itu consistently dia dapat ikan puyuh. Maknanya lemah betul validity-nya dekat situ. Validity lemah lah. Yes. Tamsil ni sangat penting Dr. Jamil. Tamsil ni sangat penting. Untuk rakan-rakan kita kadang-kadang dia terus lompat cerita validity and at the end of the journey they don't understand what is validity. Betul. Tapi yang penting je. So if you're talking about relevancy, you are talking about validity. If you are talking about accuracy, then you are talking about reliability. Hopefully rakan-rakan di luar sana dapat pegang lah ni. Ada satu lagi aspek yang saya sebutkan tadi ialah aspek konsistensi ataupun ketekalan. Tekal ni sentiasa sama saja. Itu tekal yang saya kata tadi. Dia nak mancing ikan haruan saja dapat. Jadi begitu juga dengan dalam pentaksiran. Kalau kita ambillah katakan seorang kita buat satu pentaksiran lah, sama dibuat oleh guru ke oleh murid sendiri. Guru lah kata, pentaksiran matematik lah kata. Katalah matematik. Sebab walaupun orang lain pun boleh, ibu bapa pun boleh buat. Boleh, tak ada masalah. Kalau kita ambil contoh guru membuat pentaksiran, yang kita akan lihat nanti ialah hasil pentaksirannya. Bukan guru itu boleh bukan guru itu boleh percaya tak percaya, tapi hasil pentaksirannya itu yang penting. Jadi kalau hasilnya itu dah tepat, betul seperti dia nak mentaksir kebolehan murid operasi matematik lah, contohlah subjek saya matematik Dr. Kori. Nak mentaksir melihat sejauh mana murid dalam kelas dia ataupun seorang murid apa menguasai operasi tambah ke tolak darab bahagi, dan dia membuat assessment, atau ujian lah paling senang. Kita lihat hari ini murid A ni, ambil satu murid tak apa, atau murid A ni diuji benda yang sama, dia dapat daripada 10 soalan dia cuma dapat 5 saja. Besok tak selang yang tak lama soalnya lebih kurang sama, walaupun berlainan, tapi dia punya konstruknya sama, dia dapat tiba-tiba dapat 20 ataupun banyak, lebih sikit. Jadi macam seperti tidak konsisten, naik turun kan. Jadi dia punya darjah kebolehpercayaan hasil ujian itu boleh dipertikaikan rendah. Sebab tidak konsisten. Ataupun jika dilihat tidak konsisten itu sebab apa? Itu kemudian adakah kerana budak itu tadi dia demam, petang ni dia dah baik, mungkin berbeza dia punya hasilnya. Ataupun mungkin juga gurunya pagi tadi dia gaduh dengan isterinya ke, atau tengah dia bad mood ke sebagainya, menyebabkan pemarkahan ke ataupun skor yang diberikan kepada murid dia tidak konsisten. Itu juga boleh menyebabkan kebolehpercayaan hasil ujiannya rendah. Nyemis, pernah kita nyemis tak? Nyemis tu apa? Nyemis. Kalau kita main badminton nyemis. Orang kita kata nyemis lah kan. Smashing kata. Nyemis jumping kata. Smash ke, Jumping smash backdrop kata. ke apa. Kalau dia reliable, every time dia smash mesti masuk. Mesti masuk. Tapi kalau 10 kali smash tu 2 kali masuk. Kadang-kadang 10 kali masuk. Kadang-kadang masuk. Kalau 10 kali smash tu 10 masuk, itu ketepatan kan. Tapi kalau 10 kali smash tu kadang-kadang masuk, kadang tak masuk, kadang masuk. Itu pun the aspect of consistency. Kalau kita ada pemain badminton yang kita nak lawankan, budak-budak sekolah kita dulu kan, kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Smash ni kadang semua tak lepas. So the aspect of reliability. Bukan validity tu. Dia satu lagi, ada satu konsep Dr. Kori, kalau kita lihat dalam permainan lah, yang nak melihatkan betul analogi yang tepat lah untuk mengatakan reliability, di konsistensi ini ialah main golf.
Doktor pernah main golf? Oh, saya pernah tengok. Pernah main. Saya main golf dekat parit dekat sawah. Dalam permainan golf ni, ini profesor saya yang beritahu, Profesor Tom Christie. Dia kata dia ambil analogi main golf. Main golf ni memang matlamat kita ialah masuk bola tu ke dalam lubang kan. Masuk lubang. Itu matlamat dia. Jadi untuk dia pukul bola golf tu. Tak pernah main kot. Saya tak pernah main. Tapi tahulah sikit-sikit. Kalau untuk sampai ke sasaran lubang tu, lubang bola out tu, ada pokok ke kan, pemain golf tu terpaksa memukul slice. Maksud gitu. Di sini ada pokok, lubang kat sana kan. Dia ada pokok, dia kena pukul slice. Bola terbang gitu. So, kalau pemain golf yang hebat, dia boleh pukul slice. Slice tu gitu. Oh, itu slice namanya. Itu slice. Dia tak pergi terus sana. Dia disebabkan angin ke macam-macam lah. Ada pokok besar. Ada pokok besar ke angin ke ada apa sajalah. Ada rumah kadang-kadang kalau pergi ke padang golf yang tertua di dunia tu di Scotland tu. Dia ada rumah lagi. Lalu kat rumah. Jadi pemain golf tu kalau dia boleh pukul slice, setiap kali pukul dia boleh slice. Consistently slice. Tapi tak semestinya masuk ke sana. Tak mesti masuk ataupun dekat dengan lubang yang dituju. Itu adalah reliability. Maknanya dia boleh menyelice. Yes. Dia menyelice. Boleh menyelice tu. Reliability tinggi. Okey. Dr. Jumail, sebelum kita melalut dan menyesatkan orang, aspek reliability and aspek validity tu kita very clear. Orang-orang yang lama dalam pentaksiran memang very clear. Tetapi kita nak menyatakan kepada rakan-rakan yang dikasihi, apabila membuat kerja-kerja yang ada hubungan dengan pentaksiran, tolong jangan tanggalkan diri daripada dua perkataan ini. Ini penting sangat untuk kualiti. So apabila kita membuat pentaksiran berkualiti, kita mempertahankan dua perkara. Satu, kewibawaan institusi yang mentaksir tu. Yang kedua, keadilan bagi orang yang ditaksir. So dua-dua tu perlu ada dan perlu dipertahankan. So in conclusion, kalau cerita tentang validity, itu kita cerita kerelevanan dan cakupan. Dua ya, Dr. Jamil? Tapi hari ini kita cerita reliability, dua perkara juga. Apa dia? Ketepatan dan ketekalan. So rakan-rakan untuk mendalami perkara ini. Sebelum kita menutup episod ini, cerita tentang pasal konsistensi tadi, ketekalan tadi. Sesuatu pengukuran ataupun suatu ujian boleh dikatakan tekal tapi tidak valid. Tapi kalau dah tak valid, mesti tak valid. Mesti tak perlu tengok tekal. Tak perlu tengok lagi. Memang dah tak valid. Macam cerita main golf tadi kan, dia memang matlamat dia ialah ke sana. Dan dia berada kebolehan. Dia kalau misalnya dia buat pukul dan pok masuk ke dalam lubang. Setiap kali pukul pok masuk ke lubang ataupun dekat dengan lubang. Itu maknanya kebolehpercayaannya tinggi. Dan ada kesahannya pun tinggi sebab pertama. Tetapi kalau kita main bowling. Bowling pula. Bowling ni dia matlamat dia memang nak dapat strike 10 apa kan ataupun mata yang banyak lah. Tapi kalau setiap kali dia pukul masuk ke longkang. Masuk ke longkang. Itu tak boleh dikatakan reliability pasal masuk longkang bukan susah sangat. Tolak ke sana masuk longkang lah mesti punya. Yang susah ni nak terus strike pin lah kan. Kecuali kalau pertandingan masuk longkang lah. Kalau pertandingan masuk longkang betul lah, tapi dalam aspek yang kita kata permainan yang bermatlamat, matlamatnya untuk menang, matlamatnya untuk mendapat ranking tinggi dan sebagainya, ya mesti kebolehannya mesti ke sana. Bukan masuk longkang. Masuk longkang tu memang sengaja masuk longkang. So all the time strike tu represent bukan validity, tetapi reliability. Wah, makin jelas. Makin jelas. Dah mancing, dah golf,
dah bowling. Wah, kalau tak jelas lagi kena banyak lagi. Yes. Cuma nanti kalau boleh kita apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kebolehpercayaan sesuatu pentaksiran? Ya. Kalau boleh saya ceritakan dulu. Ada banyak sebenarnya faktor-faktor. Mungkin kita boleh cerita yang episod yang akan datang. Betul. Tapi puncanya Dr. Mir, puncanya. Ini cikgu-cikgu kita dulu ajar kita untuk valid and reliable. Soalan nomor 1, you mesti jelas apa yang nak ditaksir. You mesti jelas apa yang ditaksir. Sebab kuncinya, if you are not clear what you want to assess, you may end up with assessing nothing. Okey, satu lagi kalau kita berbalik kepada apa Dr. Ghadi, saya rasa mengapa reliability itu kita ambil menjadi kebolehpercayaan dan mengapa dia sikitlah dari segi semantiknya, mengapa dalam bahasa Inggeris dia reliability. Kataan reliability itu dia ambil dari perkataan rely. Rely itu apa ya? Kita sandarkan kita punya keyakinan. Boleh tak kita rely on? Can I rely on you on in doing this thing? Boleh tak saya sandarkan harapan saya, sandarkan kepada Dr. Kodri nak buat kerja-kerja ini. Itu kan? Kalau dalam konteks pentaksiran, boleh tak kita sandarkan kita punya kepercayaan kita kepada guru-guru untuk mentaksir? So, can we rely? Kan? Ataupun kalau kepada ibu bapa, boleh tak kita rely? Kita sandarkan, kita letakkan kepercayaan kita kepada ibu bapa untuk mentaksir. Kan? Betul. Boleh tak kita letakkan kepercayaan kita kepada murid-murid untuk mentaksir diri sendiri. Kan di sana nampak kan apa yang ditaksir. Apa yang ditaksir? Okey. Contoh kalau nak tengok pencapaian akademik. Takkan nak suruh bapa taksir. Ya, kena cikgu taksir. Ya, betul. Kalau nak mentaksir kebolehannya untuk gosok gigi, takkan nak suruh cikgu taksir. Ya, betul, kan? Betul. Kalau nak mentaksir keberaniannya untuk berjalan waktu malam, takkan nak suruh cikgu taksir. So, ada beberapa perkara yang nak ditaksir tu perlu dikenal pasti. Setiap pagi, suruh bangun pagi. Betul. Sebab kita nak mentaksir tu bukan akademik saja, Dr. Jamil. Semua kan? Kena taksir. Kan? Aspek-aspek yang nak ditaksir secara holistik itu menuntut kita jelas betul apa yang ditaksir, baru kita pegang dua-dua di aspek of validity and reliability, insya-Allah kita akan dapat pentaksiran yang sangat tinggi kualitinya. Dan bila kita terjemahkan reliability itu kepada itu kita gunakan kebolehpercayaan. Sejauh mana kita boleh percaya? Sejauh mana kita boleh percaya apa-apa sahaja hasil pentaksiran oleh guru dan hasil pentaksiran ibu bapa murid itu kita boleh percaya atau tidak. Betul. Jadi tadi datangnya ketepatan dan ketekalan. Boleh tak kita percaya mak bapak yang kerja kebun untuk melihat keupayaannya dalam matematik? Contohnya, susah tu. Yalah, itu apalah. Kalau apa pun kita kena lihat hasilnya kan. Walaupun dia kerja kebun saja, tapi hasilnya jadi. Itu kena dilihat lain pula ya nanti. Right. Jadi saya rasa mungkin these are all the aspect di luar betul-betul di luar dari buku ni ya. Di luar dari buku, tapi perkara-perkara itu perlu kita fahami dulu conceptually sebelum mendalami aspek-aspek. Sebab kalau kita jumpa dengan validity, reliability, kita akan penuh dengan formula. Penuh dengan nombor. Dengan kuda penuh dengan cacing-cacing semua tu. Tapi kita nasihatkan diri kita lah. Dan rakan-rakan semua sebelum terjun ke dalam itu, kena jelas betul konsepnya. Mudah-mudahan. Nanti adalah macam kuda Richardson 2021, Kerombak Alpha-nya dengan banyak lagi ya. Yang itu kita tengokkan dulu. Betul. Untuk podcast ini kita cukup konsepnya dahulu. Faham konsepnya, insya-Allah kita mudah Dan nanti kita apakah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi kebolehpercayaan. Setengah. Ada tu nanti ya. Mudah-mudahan. Setakat itu kita tangguhkan dulu perjumpaan kita pada episod yang ke-67 ini. Jumpa lagi pada episod yang ke-68. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.